يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق Allahul Azim. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkatalah ia, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang besar, yakni hari kiamat. Ketua-ketua dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami nampakmu wahai Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, tidak ada padaku sebarang kesesatan. Tetapi aku adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam. Tugasku menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku. Serta aku memberi nasihat kepada kamu. Sedang aku mengetahui melalui wahyu dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Adakah kamu merasa ragu-ragu dan hairan tentang datangnya kepada kamu nasihat pengajaran dari Tuhan kamu melalui seorang lelaki dari golongan kamu untuk memberi peringatan kepada kamu dan supaya kamu bertakwa
dan juga supaya kamu beroleh rahmat. Mereka terus mendustakannya. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersertanya di dalam bahtera. Dan kami karamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya daripada melihat kebenaran. Masih lagi kita dalam penafsiran juzuk yang ke-8, surah yang ke-7, suratul A'raf. Bermula ayat 59 sehinggalah ayat 64. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan kisah Nabi Nuh AS. Allah Ta'ala menyebut kisah Nabi Nuh AS yang merupakan Rasul yang pertama yang diutuskan kepada penduduk bumi sesudah berlaku kesesatan. Dan Nabi Allah Nuh AS dikenali sebagai Abul Bashar Al-Thani, bapa kepada manusia yang kedua. Nabi Adam ialah bapa sekalian manusia, manakala Nabi Nuh ialah bapa manusia yang kedua. Di antara tujuan Allah Ta'ala menyebut kisah-kisah Nabi sesudah menceritakan tentang perkara dalil-dalil bersangkutan dengan ketauhidan Allah. Sama ada dalil-dalil daripada kejadian-kejadian alam dan juga yang berlaku sekeliling manusia yang menunjukkan adanya Allah, yang menunjukkan berkuasanya Allah, esanya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala membawa kisah Nabi-Nabi ini untuk menunjukkan bahawa penolakan dakwah para Nabi bukanlah bermula daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Bukan semenjak zaman berzaman. Begitulah sikap manusia kebanyakannya menolak kebenaran. Dan kisah Nabi Nuh ini Allah Ta'ala wahyukan sebagai hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meringankan tekanan yang dihadapi oleh baginda kerana pendustaan kaumnya. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semuanya kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad akan kisah-kisah Rasul untuk kami menguatkan lagi hatimu. Yakni menghiburkan hati kamu, menguatkan keyakinan kamu. Beginilah perjalanan dakwah. Perjalanan dakwah bahawa para pendakwa akan difitnah, para pendakwa akan ditekan, akan ditolak, akan diperbodohkan dan pelbagai bentuk yang dilalui oleh semua para nabi dan diikuti oleh para pewaris nabi-nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ayat ini menceritakan kisah Nabi Nuh ini ialah satu kegembiraan atau hiburan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk memberitahu siapa pun yang menolak perintah Allah, cepat ataupun lambat akan datang kepada mereka pembalasan. Akan datang kehancuran. Sebagaimana kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah. Demikian juga kamu, wahai manusia, baik kaum Quraisy pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke akhir zaman. Setiap kali penderakaan jangan difikirkan penangguhan azab Allah bererti Allah tidak mempedulikan. Sebenarnya Allah memberi tempoh sehingga pada satu waktu tidak akan ada lagi manfaat tempoh tersebut dengan didatangkan azab. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Semua kisah para nabi ada pengajaran bagi orang yang ada akal dan hati. Kerana kita akan lihat konflik antara para nabi alaihissalatu wassalam dengan umat masing-masing. Yang menolak keesaan Allah, yang menolak kekuasaan Allah, yang menolak ibadat yang difardukan oleh Allah SWT dan mempermainkan azab-azabnya. Maka dialog mereka sama sepanjang zaman. Dialog orang yang menolak kebenaran Islam ialah dialog yang sama, yang diwarisi turun-temurun. Dan para Nabi SAW sentiasa diwahyukan oleh Allah untuk menjawab sebarang bentuk keraguan-keraguan yang ditimbulkan dan penolakan-penolakan yang mereka lakukan. Bermula daripada penghinaan batang tubuh para Nabi
dengan memfitnah dengan pelbagai gelaran sehinggalah mereka mula mencabar hukum Allah, bahkan mencabar supaya didatangkan azab Allah. Baik, Nabi Nuh AS atau nama sebenarnya ialah Nuh bin Lamik. Kata ulama bahawa dinamakan Nabi Allah Nuh AS bagaimana kata Yazid Ar-Raqashi, iaitu kerana Nabi Allah Nuh ini kuat muhasabah. Dia sentiasa menangis bila muhasabah dirinya. Daripada perkataan naha yanuhu. Naha artinya menangis. Yanuhu masdarnya niyahah, menangis tersedu-sedu. Di mana Nabi Allah Nuh AS sebab dia banyak menangis kerana dalam perjalanan dakwah, dengan tekanan dakwah, dia sentiasa muhasabah, dia sentiasa sayangkan umatnya. Maka ini membawa kepada tangisan yang berpanjangan. Kerana itu dinamakan Nabi Allah Nuh ini Nuh AS. Dan jarak di antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam ialah 10 kurun, 1000 tahun. 1000 tahun. Artinya kalau lebih tepat ialah 1056 tahun. Daripada Adam kepada Nabi Nuh 1056 tahun. Di mana kisah Nabi Nuh AS disebut oleh Allah dalam Quran dalam 43 tempat. Untuk menunjukkan bahawa sebab Nabi Nuh ini Rasul pertama. Sebagaimana hadis riwayat Muslim di mana Nabi SAW menyatakan, Ya Nuh anta awwalur rusul ilal ard. Itu hadis syafaat. Wahai Nuh, kamulah Rasul yang pertama di muka bumi ini. Para ulama ketika mana membicarakan bahawa Nabi Allah Nuh AS ini Rasul pertama. Bukankah Adam juga Rasul? Bukankah Idris juga Rasul? Di mana Idris merupakan moyang kepada Nabi Allah Nuh AS. Dan Adam ialah bapa pertama. Adam kan Rasul. Idris juga Rasul. Kemudian diikuti dengan Nabi Nuh. Yang dimaksudkan pensyirikan pertama berlaku zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Adam tak berlaku syirik. Pada zaman Nabi Idris tidak berlaku syirik. Selepas 1000 tahun mula berlaku syirik. Maka Nabi Allah Nuh AS merupakan Rasul pertama memerangi kesyirikan atas muka bumi ini. Dan beliau juga merupakan Rasul yang pertama mengharamkan berkahwin dengan anak-anak, dengan saudara, dengan bapa saudara, dengan ibu saudara lelaki, ibu saudara belah lelaki dan ibu saudara belah perempuan. Sebelum ini, syariat sebelum ini, Adam dan juga Idris boleh berkahwin adik-beradik. Kerana manusia terbatas. Bermula pada zaman Nabi Nuh, maka diharamkan berkahwin dengan adik-beradik, diharamkan berkahwin dengan mak saudara, diharamkan kahwin dengan mak saudara belah ayah atau belah mak. Kalau sebelum ini dihalalkan. Kerana manusia hanya banyak tu. Dia terhad pada zaman Nabi Adam. Bila zaman Nabi Nuh, bermula syariat pertama, selain mengembalikan manusia menyembah Allah, dia kerana mereka menyembah berhala, dan juga pengharaman yang berkait dengan nikah kahwin. Dan Nabi Nuh diutuskan ketika mana usianya 50 tahun. Dan beliau ini seorang tukang kayu. Wa kana najjar. Kerana itu mukjizat Nabi Nuh ialah membina bahtera. Sesuai dengan kemahiran Nabi Allah Nuh sebagai seorang tukang kayu. Namun mukjizatnya kerana bahtera ini terlalu besar dan hebat yang dibinanya seorang diri. Ini mukjizat Nabi Allah Nuh AS. Kata Ibn Abbas, bahawa umur Nabi Nuh ketika mana diutuskan. Setengah ulama kata diutuskan waktu umur 50 tahun. Tapi Ibn Abbas berpendapat bahawa Nabi Nuh berusia 40 tahun ketika mana menjadi Rasul. Kemudian berdakwah selama 950 tahun. Artinya dah 990 tahun. Kemudian selepas berlakunya taufan yakni banjir, Nabi Allah Nuh hidup lagi selepas itu 60 tahun. Berarti umur Nabi Nuh lebih kurang 1050 tahun. Kemudian barulah baginda wafat. Artinya beliau diutuskan pada usia 40 tahun dan berdakwah selama 950 tahun. Dan selepas berlaku taufan, Nabi Nuh hidup lagi 60 tahun. Ini panjang. Nabi yang Rasul yang paling panjang umurnya dalam dakwah. Ya, ada yang lain yang panjang umurnya pada Nabi Nuh tapi bukan dalam dakwah. Tapi Nabi Nuh ni panjang umur dalam dakwah. Dia berdakwah sahaja selama 950 tahun. Bila dia menjadi Rasul. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Hampir 1000 tahun melainkan 50 tahun. Yang ini 950 tahun. Berdakwah. Dan juga Allah berikan umur yang panjang. Untuk menceritakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam supaya tidak berputus asa dengan panjangnya dakwah. Kerana Nabi Nuh melalui dakwah yang lebih panjang. Dan bagaimana sikap kaum ni. Kata para ulama,
sebagaimana kata Imam Az-Zuhri, bahawa daripada Nabi Nuh bermula zuriat manusia yang kedua. Zuriat manusia pertama daripada Adam. Kemudian bila mana berlakunya yang kita katakan sebagai taufan dan banjir besar, yang sebagian ulama menyatakan banjir besar itu menenggelamkan semua tempat. Dan sebagian ulama mengatakan banjir itu hanya berlaku tempat di mana Nabi Allah Nuh duduk sahaja. Tetapi pendapat yang kuat bahawa banjir ini berlaku pada semua. Dan Nabi Nuh membina generasi manusia yang kedua. Daripada anak-anak Nabi Nuh lahirlah semua bangsa-bangsa dalam dunia ini. Kata Imam Az-Zuhri, orang Arab, orang Parsi, orang Rom, orang Syam, orang Yaman, daripada anaknya keturunan ataupun anak Nabi Nuh bernama Sam bin Nuh. Manakala orang India dan orang-orang hitam, orang semua yang kulit hitam, daripada anak Nabi Nuh bernama Ham bin Nuh. Manakala orang Turki, orang Barbar, orang Cina dan juga Ya'juj Ma'juj dan juga bangsa-bangsa Asia berasal daripada anaknya bernama Yafis bin Nuh. Di mana 3 orang anak Nabi Nuh membentuk bangsa-bangsa dalam dunia. Sama ada Sam bin Nuh yang daripadanya bangsa Arab dan bangsa Eropah, ataupun Ham bin Nuh daripadanya bangsa-bangsa kulit hitam, dan daripada Yafis bin Nuh daripada bangsa Asia. Termasuk Ya'juj Ma'juj. Supaya kita tahu Ya'juj Ma'juj ni pun manusia. Dia bukan makhluk asing, bukan alien, bukan. Dia manusia. Keturunan Nabi Adam. Daripada anaknya Yafis bin Nuh. Daripada membentuk keturunan. Ya'juj Ma'juj ni orang Asia. Dia orang Asia. Yang Nabi SAW menyebut sifat-sifat mereka. Maka Nabi Allah Nuh AS merupakan rasul pertama yang diutuskan bagi mengatasi penyembahan berhala. Di mana asal penyembahan berhala, bila mati orang soleh di kalangan mereka, lalu mereka akan membina patung-patung memperingati orang-orang soleh ini. Mengingati ibadat mereka, mengingati warak mereka. Lalu mereka cuba untuk menyerupai, meniru perangai-perangai mereka. Di samping mereka membina patung-patung. Bahkan membina masjid atas nama orang-orang ni. Lama kelamaan zaman bertukar zaman. Lalu asalnya nama berhala inilah nama orang soleh. Iaitu Wuddan, Suwa'an, Yahuz, Ya'uq, Nasra. Ini semua nama orang soleh. Akhirnya menjadi sembahan berhala. Disembah oleh umat selepas itu. Sehingga Allah mengutuskan Nabi Allah Nuh bagi membenteras penyembahan berhala. Artinya sesuailah Allah Ta'ala buat kisah Nabi Nuh bagi mengembirakan Nabi Muhammad SAW kerana isunya sama. Nabi berhadapan dengan golongan yang menyembah berhala. Dan Nabi SAW berhadapan dengan kaum yang juga mengubah. Yang asalnya di Mekah, di Kaabah tak ada berhala. Kemudian berhala yang diambil daripada Balqa cuma untuk diperingati, bukan untuk disembah. Akhirnya disembah. Dan diperbanyakkan. Jadi sejarah latar belakang penyembahan berhala ini sama. Dan kerana itulah Islam mengharamkan patung-patung. Dibina. Walaupun bukan tujuan untuk kita menyembah. Kerana bimbang generasi yang akan datang berikutnya. Yang mungkin menyembah patung-patung tersebut. Ya asal patung-patung ni orang soleh, orang baik-baik. Lalu mereka mengabadikan orang baik tadi melalui patung. Sampai hari ni pun manusia berfikir demikian. Mana-mana pejuang, mana-mana tokoh-tokoh mereka cuba buat patung. Letak kat round board, letak dekat sini, letak kat sini. Mereka namakan sebagai tugu peringatan, tugu pahlawan, tugu itu, tugu ini. Memang kebiasaan manusia begitu. Cara mereka nak mengabadikan ingatan mereka. Ada pula yang hari ni terbaru mereka buat patung-patung lilin pula bagi mengabadikan tokoh-tokoh tertentu, penuh patung lilin. Muzium patung lilin. Maka Islam haramkan kerana penyembahan berhala bermula daripada sejarah keinginan manusia mengabadikan tokoh-tokoh tertentu. Lalu berlaku pemujaan, dan syaitan mengambil kesempatan daripada kelemahan dan kebodohan sejarah umat yang berikutnya, akhirnya mereka menyembah. Itu pengharaman patung ini dalam Islam cukup besar. Termasuk yang membina patung, membeli dan menjualnya. Semuanya berdosa besar. Bukan sekadar kita katakan perbuatan itu mengundang kemurkaan Allah SWT. Bukan pembinaan patung-patung ini mengingatkan kita kepada sejarah penyembahan berhala. Maka Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh selepas keingkaran kaumnya untuk membina bahtera, lalu menyelamatkan orang-orang yang beriman di kalangan mereka dan memusnahkan semua orang kafir. Dan Nabi Nuh berdoa dengan 2 doa. Satu doa keselamatan bagi orang beriman.
Dan satu lagi adalah doa kemusnahan kepada semua orang kafir. Dan Nabi Nuh layak mendoakan kemusnahan. Sebab Nabi Nuh melalui dakwah selama 950 tahun. Dia punya degil kekufurannya sampai mereka mewasiatkan antara generasi demi generasi untuk memusuhi Nabi Nuh. Sehingga tidak ada generasi yang beriman, mereka yang sekelompok kecil yang ikut Nabi Nuh. Baik, ini secara umum kisah Nabi Nuh AS, bagaimana similarnya dengan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa kisah Nabi Nuh. Allah berfirman, laqad arsalna, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuhan ila qaum. Nabi Allah Nuh kepada kaumnya. Faqal, lalu Nabi Allah Nuh berdakwah kepada kaumnya. Ya qaum, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kamu tidak ada Tuhan lain melainkan Allah. Inni akhafu alaikum, aku bimbang akan menimpa kamu azab yaumin azim, azab Allah yang maha dahsyat. Nabi Nuh memulakan dakwah dengan 3 perkara. Yang pertama, mengajak kaumnya menyembah Allah. Yang dimaksudkan menyembah Allah yakni beribadat cuma pada Allah, bukan pada patung-patung. Yang kedua, mengakui keesaan Allah dengan firman-Nya, ma lakum min ilahin ghairu, kamu tak ada Tuhan lain, satu dia Tuhan kamu. Ini ikrar, i'tiraf, Tuhan cuma satu. Bukan patung-patung yang banyak. Dan yang ketiga, Nabi Nuh berkata, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Aku bimbang kalau kamu mengingkari perintahku dan kamu terus mempertuhankan berhala-berhala ini, kamu akan ditimpa dengan azab yang dahsyat. Azab yang dahsyat ini, kata ulama, merujuk kepada 2 bentuk azab. Yang pertama, azab di dunia berupa taufan yang mengakibatkan banjir besar, yang menenggelamkan semuanya, bukan kata manusia, gunung ganang seluruhnya, sehingga tidak tersisa melainkan satu hamparan lautan yang luas. Tak ada pun ada puncak daratan yang timbul, semuanya tenggelam di air yang hebat. Kerana proses banjir besar ini berlaku dengan hujan yang turun, dengan air laut dan sungai yang pasang, dengan mata air, semuanya meletup keluar. Kata bawah tanah ni ada mata air, semua keluar pada zaman Nabi. Buat kali pertama dalam sejarah dunia, semua mata-mata air itu keluar mengeluarkan air bagi menjalankan perintah Allah. Dan sungai pasang, laut pasang, dan hujan turun dengan begitu lebat. Berpuluh hari lamanya. Bayangkan ketiga elemen ini bersatu. Dengan mata air, dengan pasang laut sungai, dengan hujan yang turun, dan dengan ribut taufan yang kuat. 4 elemen. Memang berlaku banjir yang luar biasa besar. Tidak ada yang terselamat, tidak ada yang tersisa, melainkan orang beriman. Maka ini yang dimaksudkan azab besar. Yang pertama. Yang kedua ialah hari kiamat kelak. Azab yang lebih dahsyat. Kemudian, apa kata kaum ni? Allah Ta'ala menggambarkan kaumnya melalui pemimpinnya. Qalal malak, berkata para pemimpin mereka. Yang dimaksudkan malak, yakni ketua-ketua mereka. Yang dimaksudkan malak, orang-orang kaya di kalangan mereka. Orang-orang pengaruh. Sebab para Nabi ni dia bukan lawan orang bawahan. Orang bawahan dia ikut orang atas. Dia berlawan dengan malak. Malak yakni pemimpin. Malak artinya orang kaya. Orang yang berpengaruh. Dan mereka menjiju cakap kepada orang awam. Qalal mala'u min qaumihi, berkatalah pemimpin-pemimpin di kalangan kaum Nabi Nuh. Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kami nampak kamu ni sesatlah Nabi Nuh. Lihat. Penyembah berhala menyatakan pada Nabi sesat. Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa bimbang. Gelaran itu memang digunakan oleh semua orang yang gagal berhujah. Lalu dengan mudah kata kamu sesat. Label yang mudah. Padahal ni Nabi. Nabi pun orang fitnah sesat. Sementara orang lain. Bila kita bawa kebenaran, berhadapan golongan yang lemah hujah, mereka kata sesat lah tu. Senang ayat. Ayat tak perlu fikir banyak. Sebut je banyak-banyak. Sesat. Begitu mereka kata kepada Nabi Nuh, kamu ni sesat. Fi dhalal. Dhalal sesat. Mubin. Yang nyata. Kenapa nyata? Sebab kamu seorang je. Kami semua buat. Menongkak arus kamu wahai Nabi Nuh. Lalu kata Nabi Nuh menjawab dengan begitu lembut. Qala ya qaum, wahai kaumku. Laisa bi dhalalah, aku tak sesat. Walakinni, tetapi aku rasulun, seorang rasul. Min rabbil alamin, daripada Tuhan sekalian alam yang mengutuskan aku. Baik, jawapan yang tuduhan yang mudah, jawapan yang mudah. Awak ni bodoh lah. Saya tak bodoh. Tak mudah. Awak sesat, saya tak sesat.
Sebab kaumnya tak bawa dalil-dalil kenapa Nabi Nuh sesat. Dia cuma tudang sesat. Maka Nabi Nuh juga jawab cara mudah. Aku tak sesat. Bukan aku Rasul yang diutuskan oleh Tuhan sekalian alam. Nabi Nuh menyebut Tuhan sekalian alam. Bukan sekadar menyebut daripada Tuhan sahaja. Tapi Tuhan sekalian alam. Bagi menunjukkan alam ini kepunyaan Allah. Alam ini diuruskan oleh Allah. Uballighukum, aku menyampaikan kepada kamu risalati Rabbi, perintah-perintah Tuhanku. Wa ansahukum, aku menasihati kamu. Wa a'lamu minallah, dan aku mengetahui daripada Allah melalui wahyu ma la ta'lamun, apa yang kamu tak tahu. Yang aku ajar ni ialah ilmu Allah. Aku ajar ini melalui wahyu. Dan aku ajar sebagai pemberi nasihat. Ini menunjukkan bagaimana para rasul dan para nabi sayang kepada kaumnya. Kerana itu mereka menisbahkan diri mereka memberi nasihat. Sebab kita tak akan beri nasihat pada musuh. Kita akan beri nasihat pada orang kita sayang. Tak mungkin kita beri nasihat. Kita kalau dengan musuh, kita kecam. Kita maki dia, musuh. Tapi lihat bagaimana sifat penyayang Nabi Allah Nuh pada kaumnya. Aku ni beri nasihat kepada kamu semua. Dan aku menyampaikan risalah Tuhanku. Dan aku tahu apa yang kamu tak tahu. Maka ini antara sifat para Nabi yang membezakannya dengan orang awam. Dia tahu melalui wahyu Allah. Sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Awa ajibtum, apakah kamu merasa hairan? Anja'akum dzikrum min rabbikum. Datangnya wahyu Allah. Datangnya perintah Allah. Ala rajulin minkum, melalui manusia di kalangan kamu. Liyunzirakum, bagi memberi peringatan kepada kamu. Walitattaku, dan supaya kamu bertakwa, mematuhi perintah Allah. Wala'allakum turhamun, dan supaya kamu dirahmati. Baik, apakah kamu hairan? Ya, bila kamu kata, kenapa pula kamu? Kenapa Tuhan tak turun terus beritahu? Kenapa perlu kamu? Ya, mereka yang buta sejarah keturunan mereka sendiri. Bahawa mereka mengetahui keturunan mereka ini semuanya dipimpin oleh manusia. Dan manusia yang dipilih oleh Allah itu Rasul. Moyang mereka Adam Rasul. Mereka tahu benda itu. Idris juga moyang mereka adalah Rasul. Mereka mengetahuinya. Bahkan orang-orang soleh yang mereka puja itu ialah pengikut-pengikut Rasul. Orang soleh tadi. Tiba-tiba mereka cuba berhujah bodoh. Kenapa pula wahyu pergi pada kamu? Walau itu adalah sunnatullah, bahawa wahyu memang dia beri pada orang. Dia tak beri pada malaikat. Bagi menunjukkan, bagi menguji manusia. Maka kata Nabi Nuh, apakah kamu hairan bila Rasul itu di kalangan kamu, aku, yang menyampaikan peringatan daripada Allah, dan supaya kamu bertakwa, dan supaya kamu mendapat rahmat. Fakadzabuh, lalu kaumnya mendustakannya. Allah menyebut kaumnya mendustakannya dengan pelbagai cara dan alasan. Sama sebagaimana kaum Nabi Muhammad SAW, yang orang-orang Quraisy pada permulaan Islam. Dan sama sebagaimana kaum yang ada hari ini, ataupun manusia yang ada hari ini, waktu mereka mendustakan perintah Allah, dengar cerita mereka, benda yang sama. Akhirnya sampai peringkat mereka sendiri nak mengaku je Nabi. Akhirnya sampai peringkat mereka sendiri nak reka kitab sendiri, yang penuh dengan kekurangan itu. Akhirnya mereka mencipta agama baru mereka. Walhal, apa yang mereka tulis itu penuh dengan kebodohan dan kelemahan. Maka Allah menyebut kaum Nabi Nuh, fakadzabu, mendustakan Nabi Nuh tanpa alasan. Tanpa hujah, tanpa bukti. Mereka hawa nafsu dan kebiasaan. Fa'anjainahu, maka kami selamatkan Nabi Nuh. Walladzina ma'hu, dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Fil fulki, di dalam suatu bahtera besar. Al-fulk, yakni safinah, bahtera besar, yang sifat-sifatnya tidak disebut dalam Quran macam mana. Tapi disebut oleh para ulama, oleh ahli siyar, ahli sejarah, dengan bahtera Nabi Nuh, jumlah tingkatnya, luasnya, kandungannya, semua diceritakan. Namun dalam Al-Quran tidak diceritakan bersama mana. Cuma bila disebut bahtera ini salah satu mukjizat Nabi Nuh, sehingga mampu untuk berlayar dalam keadaan ombak besar, mampu untuk bergerak tanpa tenggelam, bagi menandakan mukjizat yang mampu dikawal oleh Nabi Nuh dengan perintah Allah. Bahtera ni bukan kawal pakai enjin dan sebagainya. Dengan perintah Allah dia bergerak. Dan dibina dengan perintah Allah. Wasna'il fulka bi'ayunina. Wahai Nuh, binalah kapal dengan perintah kami. Maka segala-galanya berlaku mukjizat dalam pembinaan kapal
Setelah kapal ini berlabuh di suatu tempat, tersadai di satu tempat yang akan disebut oleh Allah dalam ayat yang lain. Kemudian Allah kata, wa arraqna alladhina kadzabu biayatina. Lalu kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maksud tenggelamkan ialah kami musnahkan. Kami musnahkan. Dan ia akibat pada semua bangsa dan umat. Setiap kali mereka mendustakan kebenaran, kami akan binasakan mereka. Kalau mereka tak binasa di dunia kerana Allah beri tempoh dan tangguh, maka mereka pasti dibinasakan hari akhirat kelak. Maka Allah menyebut, kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat kami. Kenapa tak disebut mendustakan Rasul kami? Kerana para Rasul membawa ayat Allah. Para Rasul itu dibawa perintah Allah. Dan para Rasul juga tertakluk dengan perintah Allah. Hukum-hukum yang disebut haram dan halalnya, para Nabi dan Rasul juga tertakluk. Perintah untuk solat, para Nabi juga tertakluk. Bukan para Nabi dibawa perintah, dia tak tertakluk. Sebab itu disebut mereka mendustakan ayat kami yang dibawakan oleh para Rasul. Innahum kanu qauman amin. Mereka ialah kaum yang buta. Baik, Allah maksudkan dengan buta di sini, bukanlah buta mata, tetapi buta daripada melihat kebenaran. Buta daripada berfikir akan kebenaran. Kerana itu kalau sebelum ini Allah menceritakan tentang tanda-tanda kejadian dan penciptaan alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Kerana yang kamu sembah itu tidak mencipta sesiapa. Bukan kamu yang mencipta mereka. Bukan kelahiran mereka itu baru. Bukan kamu cuba beri makan kepada patung-patung ini. Dan menjadi sinonim siapa pun semua berhala, dia akan mandikan berhala, dia akan beri makan pada berhala. Maka apakah ini Tuhan yang perlu dimandikan? Setengah mandikan dengan susu, mandikan dengan madu, mandikan sekian-sekian. Kemudian dipakai pula pakaian, dihias pula begitu, dihias begini. Maka banyaknya kerja kamu untuk menghiasi Tuhan kamu. Suatu yang kamu benar-benar buta mata akal untuk melihat patung yang disembah ini. Maka ini bila Allah Ta'ala kata innahum kanu qaum amin, bukan sekadar kaum Nabi Nuh. Semua kaum yang mensyirikkan Allah ialah kaum yang buta mata hati, yang tak nampak dengan kebenaran. Maka ini dakwah Nabi Allah Nuh. Sebab nanti kita akan baca surah Araf ini, Allah Ta'ala cerita secara ringkas dulu kisah Nabi-Nabi ini. Sebelum diceritakan secara detail pada tempat lain. Dan sebagaimana saya sebut, kisah Nabi Nuh ini disebut dalam 43 tempat. Dalam Al-Quran, kenapa sebut banyak sangat sampai 43 tempat? Kerana cerita Nabi Nuh AS ini satu cerita yang panjang. Dan Allah Ta'ala cerita bagaimana metod dakwah, bagaimana keingkaran kaum, bagaimana Nabi Nuh menghadapi setiap satu persatu tuduhan demi tuduhan. Ini secara ringkas Allah beritahu. Sebagai mukaddimah kisah Nabi Nuh AS. Para Rasul, utusan Allah yang membawa 3 perkara, mengajak manusia beribadat hanya pada Allah, mengakui keesaan Allah dan memberi amaran akan azab Allah SWT. Ini kisah Nabi Nuh yang nanti insya-Allah taala kisah Nabi yang lain pula yang semua cerita secara sepintas lalu, itu kisah kaum Nabi Hud ataupun Nabi Hud alaihissalam dan juga kisah Nabi-Nabi lain. Semua kisah Nabi-Nabi ini untuk beri kegembiraan pada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi Muhammad tahu sunnatullah dan perjalanan dakwah didustakan, dibohongi, dituduh, bukan dilawan, bukan dihalau, bukan berbagai bentuk. Maka inilah sunnatullah dalam kebenaran yang dibawa sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.